Selamat petang dan salam sejahtera. Saya Daniel Anthony dan anda sedang menonton sekilas fakta untuk petang ini 19 Mei 2021. Tawaran sumbangan 2 juta dos vaksin Sinovac kepada Pulau Pinang adalah palsu dan syarikat tersebut tidak wujud. Perkara itu disahkan oleh Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Kari Jamaluddin. Yang ditunjuk oleh Ketua Menteri Pulau Pinang semalam, kononnya ada sumbangan tawaran 2 juta dos adalah satu perkara yang palsu. This is a scam. This is bogus. Ini adalah bogus. Ya, ini adalah tidak benar sama sekali. Kita cek dengan Sinovac, tiada apa-apa urusan. Kita cek dengan company records di Hong Kong, syarikat ini tidak wujud. Malah tidak ada sesiapa pun yang kenal Yong Chi Kiong, lorong lot 22, lorong Kenawai 5, Taman Sinar Baru, Jalan Damai, Kota Kinabalu, Sabah. Jadi macam mana Kerajaan Negeri Pulau Pinang boleh menggunakan skam ini untuk menuduhkan Kerajaan Persekutuan telah menghalang derma 2 juta dos vaksin untuk Pulau Pinang? Semalam, Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kon Yeow dan bekas Ketua Menteri Lim Guan Eng mendakwa Kerajaan Persekutuan cuba menyekat usaha negeri itu daripada menerima sumbangan 2 juta dos vaksin Sinovac. Kerajaan Selangor tidak bersetuju dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP yang lebih ketat ataupun dikenali sebagai full lockdown bagi membendung penularan wabak COVID-19 di negeri itu. The impact on economy sangat berat, tidak kepalang untuk saya perincikan. Semua itu adalah jawapan yang panjang kepada persoalan apakah posisi kami sebagai SDFC mau atau tidak persoalan lockdown perlu dicermati. Jangan menjadikan lockdown itu jalan mudah kerana kegagalan kita mengurus MCO, mengurus PKP 20 contohnya. Jelas bekas Menteri Kesihatan itu tidak ada guna jika PKP lebih ketat dilaksanakan tanpa langkah-langkah tambahan seperti ujian saringan besar-besaran serta proses vaksinasi yang lebih cepat. Sekiranya anda menyukai laporan Kini TV, anda boleh menyumbang pada pautan yang kami sertakan di bawah supaya kami boleh menghasilkan lebih banyak kandungan yang lebih berkualiti untuk anda. Berita seterusnya, jika benar Perdana Menteri Muhyiddin Yassin ikhlas dan prihatin terhadap isu Palestin, tunjukkan kejujuran dengan membuka parlimen. Itu gesaan ahli parlimen pembangkang dalam sidang media mereka pada hari ini. Kepada Perdana Menteri, saya rasa mesej kita jelas. Jikalau beliau prihatin dan benar-benar ikhlas terhadap isu Palestin ini, tunjukkan kejujurannya dan bukan hanya berpura-pura di sebalik kata-kata. Buka parlimen untuk kita berhimpun, kita luluskan ketetapan dari semua ahli parlimen Malaysia. Jadilah seorang yang berintegriti dan bertanggungjawab dan benar-benar jujur dalam kata-kata dan bukan hanya bersembunyi di sebalik kenyataan media dan juga manuver politik semata-mata. Sementara itu, Ahli Parlimen Pulai Salahuddin Ayub berkata, pembangkang berjanji tidak akan membuat usul undi tidak percaya kepada PM. Demi saudara mara kita di Palestin, demi kemanusiaan, saya rasa tidak ada masalah untuk kita ahli Parlimen memberikan jaminan bahawa kita tidak akan membawa usul undi tidak percaya kepada Perdana Menteri. Ya. Kita memberikan janji ini secara verbal atau boleh secara bertulis. Yang penting parlimen dibuka. Parlimen mesti bersidang. Dunia mesti melihat parlimen Malaysia bersidang sebagai sebuah negara umat Islam yang sangat concern, yang sangat prihatin terhadap apa yang berlaku pada masyarakat Palestin yang ada pada hari ini. Saya ingin Coca-Cola Malaysia menjelaskan desakan untuk memboikot produk mereka dibuat berdasarkan maklumat dan pemahaman yang salah. Ini khususnya termasuk mengenai operasi mereka di Timur Tengah. Dalam satu kenyataan, Coca-Cola berkata boikot di Malaysia hanya akan memberikan kesan buruk terhadap pekerjanya di negara ini dan pengedar tempatan. Katanya walaupun Coca-Cola jenama global, semua operasi pembotolan menggunakan sumber tempatan.
Semalam, dalam video berdurasi 5 minit 43 saat, Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM ke sebuah restoran mengambil ke semua minuman jenama Coca-Cola dan membuangnya ke dalam tong sampah. Pengerusinya Nazim Johan berkata kempen memboikot produk Israel secara besar-besaran di seluruh negara akan diadakan dan menyeru rakyat Malaysia untuk menyertainya. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Kita sekarang ke perkembangan politik semasa. UMNO Sabah menolak spekulasi bahawa sekutunya Parti Bersatu Sabah akan meninggalkan gabungan kerajaan negeri itu untuk bersama Parti Warisan. Ketika dihubungi Malaysia Kini, pengerusi UMNO Sabah, Bung Mokhtaradin, menganggap spekulasi itu sebagai tidak berasas. Timbalan Ketua Menteri Sabah itu juga yakin PBS tidak akan mengkhianati mandat yang diberikan pengundi kepada Gabungan Rakyat Sabah pada PRN tahun lalu. Bung mengulas spekulasi bahawa PBS sedang merancang untuk keluar dari GRS bagi membentuk pakatan baru dengan Warisan. Spekulasi penarikan PBS itu timbul selepas kenyataan yang dikeluarkan parti itu dan Presiden Warisan Muhammad Shafie Apdal mengenai keterbukaan untuk saling bekerjasama. NGO Hak Asasi Manusia Human Rights Watch mendakwa pihak berkuasa Malaysia menggunakan siasatan jenayah bagi mengganggu wartawan dan pengkritik kerajaan. Dalam satu kenyataan, Penasihat Asia HRW Linda Lakdir berkata, ini menunjukkan kebebasan bersuara sedang terancam di negara ini. HRW membangkitkan isu siasatan polis terhadap beberapa wartawan Malaysia Kini susulan laporan berkaitan kes kematian penjual susu lembu A. Ganapati ketika dalam tahanan polis. Lakdir berkata memang menjadi tugas wartawan untuk menyiasat dakwaan salah laku dalam kerajaan. HRW juga membangkitkan siasatan terhadap reka grafik Fahmi Reza, kartunis Zuna dan peserta himpunan 30 April di ibu kota yang menuntut pembukaan semula parlimen. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Okey, sekian sahaja daripada saya Daniel Anthony untuk sekilas fakta pada petang ini. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di media sosial di Instagram, Twitter, Facebook dan YouTube. Bila keluar, jangan lupa memakai pelitup muka dan bila boleh, sila duduk di rumah. Saya Daniel Anthony, salam hormat dan jumpa lagi.